A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, ikhwah dan akhwat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai sebahagian daripada berpagi-pagiannya kita sebagai muslim yang menyambut kedatangan setiap satu hari yang baru dalam hidupnya sebagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah, ruang yang diberikan oleh Allah untuk kita menambah amal kebajikan dan terus berusaha untuk mengislahkan diri kita ke arah yang lebih baik daripada semasa ke semasa. Saya mohon maaf kerana kelewatan, dia tak ada apa-apa masalah teknikal lah, tetapi saya tidak cukup malam tidak cukup masa untuk menyemak dan membaca beberapa persiapan yang diperlukan lah untuk penyampaian pada hari ini dan berkaitan dengan beberapa persoalan yang timbul semalam. Dan dia mengingatkan saya kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hashr. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalaulah sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu hancur, lebur, musnah. Min khasyatillah, kerana takutnya gunung itu kepada hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah contoh yang kami buatkan untuk kamu, mudah-mudahan kamu kepada kaum yang berfikir. Betapa besar bebannya Al-Quran, isi kandungan yang terdapat di dalamnya yang menjadikan kita tidak wajar mengambil sikap bermudah-mudah terhadap Al-Quran. Kadang-kadang dalam suasana akademik di universiti seperti ini, kita boleh menghabiskan masa sepanjang malam, siang dan malam membaca lembaran demi lembaran, laporan kerja, jurnal, artikel, buku, untuk mencari pengetahuan, tetapi kita terabai daripada memberikan hak yang sepatutnya kepada satu-satunya kitab yang dijanjikan oleh Allah SWT sebagai sumber kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita boleh baca semua buku lain, kita tak baca Al-Quran. Dan bila kita baca Al-Quran, kita nak mensyarahkannya, kita nak menghuraikannya, menjadikan kita terasa sangat kedil, ada yang tak tahu lagi, ada yang tak tahu lagi, ada yang tak tahu lagi, kan? Walaupun akhirnya yang nak disampaikan
masih terbatas dan sekadar apa yang sesuai untuk mencapai maksud program kita ni lah, ya. Misalnya dan sudah tentulah bebanan itu menjadi lebih berat lagi atas kelemahan diri kita sendirilah, kelemahan diri saya, ya, kekurangan, terbatasnya pengetahuan tentang Al-Quran, sehingga kerana itu saya sebutkan semalam bahawa program yang kita anjurkan ini bukanlah kuliah tafsir, ya. Dia tak mampu mencapai tuntutan pengertian makna tafsir, tapi ia adalah pengenalan untuk kita melihat makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan saya mengharapkan agar selepas program ini berakhir, sama juga macam program-program sebelumnya, tuan-tuan dan puan-puan meneruskan pembacaan, pengkajian, dan kalau sekiranya ada ditemukan dengan apa-apa yang menunjukkan adanya kesilapan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya pada masa ini, mohon disampaikan untuk dibetulkan, ya. Kerana akhirnya apa yang kita mahu adalah titik hujung perjalanan kita, iaitu husnul khatimah, ya, kembali kepada Allah SWT dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Jadi semalam ada beberapa persoalan yang tertangguh, ya. Mungkin salah satu daripada persoalan yang tertangguhnya ialah adakah surah Yusuf ini turun sekaligus kesemuanya ataupun bagaimana? Tuan tanya semalam, kan? Jadi nak mencari jawapan kepada persoalan itu, saya sempatlah tengok beberapa rujukan yang ada, dan didapati berlakunya khilaf di kalangan ulama dalam bentuk yang agak panjang berkenaan dengan bentuk turunnya ayat ini, yang mana sebahagian daripada alim ulama menyatakan bahawa ayat surah ini turun selepas daripada turunnya surah Hud, sebelum turunnya surah Al-Hijr, iaitulah sekitar tahun kesedihan apabila berlakunya kematian Abu Talib dan Khadijah menuju kepada Bai'atul Aqabah yang pertama, lebih kurang pada waktu tersebut. Dalam arti kata yang lain, surah ini adalah merupakan surah Makkiyah. Akan tetapi ada 3 ataupun 4 ayat daripada surah ini diperselisihkan oleh para ulama dengan menganggapnya sebagai ayat Madaniyah ataupun ayat yang turun kemudian. So dia terpisahlah, ya, daripada surah ini, iaitu ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan sebahagian ulama kata begitu juga dengan ayat yang ketujuh, merupakan ayat yang turun secara berasingan, ya. Sebab bila turun ayat-ayat Al-Quran, Jibril alaihissalam akan instruct Nabi SAW, ayat ini nak masukkan dalam surah mana, ya, nak letak dekat mana. Kemudian akhirnya barulah dia bercantum lengkap menjadi sebuah surah dan tersusun seperti mana yang ada dalam mushaf pada kita hari inilah. Akan tetapi pandangan ini telah disanggah oleh sebahagian daripada ulama yang lain, kerana tidak dapat dibayangkan turunnya surah ini dengan ketiadaan 3 ayat yang pertama. Ya, kalau kita tengok kepada struktur surah Yusuf, ya, tuan-tuan perempuan, kalau ada mushaf, ada Al-Quran tu lagi orang kata mudahlah, sedap sikitlah, ya, maknanya nak follow discussion kita. Kalau kita tengok kepada, ya, ayat yang awal, saya telah sebutkan dalam mukadimah semalam, ayat pertama, kedua dan ketiga adalah merupakan pengenalan untuk mempersiapkan fikiran kita bagaimanakah kita nak menelusi surah Yusuf. Dan kalau sekiranya kita ambil pendapat sebahagian daripada ulama yang menyatakan bahawa ketiga-tiga ayat ini dan juga ayat yang ketujuh, ya, adalah merupakan ayat Madaniyah yang turun kemudian, maknanya surah Yusuf ketika di Mekah, ketika ia diturunkan, ia bermula dengan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh qala Yusuf, ya, idh qala Yusufu li abihi ya abati, ila akhiril ayat. Jadi permulaan kepada surah Yusuf ketika di Mekah ialah, dan ingatlah ketika mana Yusuf berkata kepada bapanya. Jadi tak ada surah dalam Al-Quran yang bermula macam tu, tiba-tiba, abruptly, ya. Ingatlah cerita ketika mana Yusuf berkata kepada bapanya. Jadi
dia tidak kena dengan keseluruhan apa yang kita tahu tentang sifat turunnya satu-satu ayat Al-Quran. Maka pendapat yang menyatakan bahawa ayat pertama, kedua dan ketiga turun secara berasingan itu adalah pendapat yang tertolak ya, bagi mereka yang berhujah sedemikian rupa. Ya, jadi saya juga secara peribadinya tengok tu cenderunglah kepada berpendapat bahawa keseluruhan surah ini turun bersama-sama dengan tidak ada mana-mana ayat daripadanya yang turun secara berasingan. Ya. Surah pertama yang turun secara lengkap sebagai satu surah ialah surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama yang turun komplit, ya, satu surah. Dan surah Yusuf juga adalah satu surah yang panjang yang turun dalam bentuk yang sama, iaitu lengkap satu surah, dif'ah wahidah turun keseluruhannya, iaitulah selepas daripada diwahyukan surah Hud, sebelum daripada diwahyukan surah Al-Hijr, menurut pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh para ulama ni lah. Tetapi bila kita bincang benda-benda macam ni, dia memerlukan kepada kita untuk ada satu mindset yang kadang-kadang mindset itu biasa dalam dunia pembelajaran, tetapi ia begitu asing dalam masyarakat. Iaitulah apabila kita nak meninjau pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama ini, akhirnya ia menyebabkan ada sebahagian daripada pendapat ulama kita terima dan sebahagian daripada pendapat ulama lain kita tolak ataupun kita tidak mengambilnya. Tu bahasa sopan ni lah. Tolak mana? Tolak kelongkang. Ya, tidak mengambilnya. Sebenarnya dapat sama je makna dia, ya. Sedangkan dalam dunia pembelajaran, ia adalah sesuatu yang sejahtera dan sihat. Tidak timbul persoalan jika ada ulama, termasuklah ahli tafsir sendiri, yang kalau pendapatnya kita tak ambil, maka maknanya kita hina ulama tersebut. Entah siapa nak ambil pendapat ulama ni, tak ambil pendapat ulama ni. Jadi saya masa belajar dulu tak terfikir pun ada orang fikir sampai macam tu, ya. Masa kita belajar tu dengan tenang sahaja, ulama ni berpendapat demikian dengan sumber-sumber yang dia ada. Kemudian selepas 50 tahun, 100 tahun, ada pula ulama dengan penambahan maklumat yang ada, review balik, letakkan pendapat. Jadi akhirnya ia merupakan satu proses yang berlangsung daripada satu zaman ke satu zaman, dengan tidak ada sedikit pun pengurangan rasa penghormatan dan penghargaan kita kepada sekalian alim ulama yang berusaha untuk mengembangkan ilmu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tetapi itulah penyakit yang menimpa, ya, kepada sebahagian daripada umat Islam pada masa ini, apabila datangnya unsur ketaksupan, mempaksikan kebenaran itu kepada individu dan bukannya kepada apa yang dibahaskan, apa yang dibentangkan. Dan ini adalah satu benda yang tidak sihat, ya, yang perlu kita perbaiki daripada semasa ke semasa. Kerana akhirnya apa yang perlu dimenangkan adalah kebenaran. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nahl ataupun An-Nam, terlupa pula saya, ya, dalam peristiwa yang berkaitan dengan permaisuri Sabak, ya, dengan Sulaiman, bagaimana, ya, apabila permaisuri Sabak mendengar berita bahawa Sulaiman akan datang, ya, ke kerajaannya, maka dia telah memberikan pendapat dengan menyatakan yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata permaisuri Sabak itu, ya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ini adalah respon permaisuri Sabak bila dengar Sulaiman nak datang. Dia kata apa? Dia kata innal muluka, sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, kalau dia masuk ke sebuah negeri, afsaduha, dia akan musnahkan negeri itu. Maknanya permaisuri Sabak khawatir, kalaulah Sulaiman yang merupakan seorang raja, seorang pemerintah, masuk ke negeri dia, dia akan buat benda yang selalunya dibuat oleh kebanyakan raja, iaitu mereka akan memusnahkan negeri yang mereka masukkan, ya. Waja'alu a'izzata ahliha adillah. Bukan sahaja dimusnahkan negeri tersebut, bahkan orang-orang yang terhormat, pemimpin-pemimpin di negeri itu akan dihina. Itu yang biasa berlaku. Siapakah yang menyebut statement ini? Yang menyebut statement ini adalah permaisuri Sabak. Siapakah dia? Seorang wanita yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah matahari pada masa tersebutlah, yang membuat kenyataan tersebut. So dia bukan kenyataan ukhti ke, kenyataan muslimah ke, dia kenyataan seorang kapiak. Ya.
Tetapi apakah respon Allah SWT di hujung ayat itu? Allah SWT kata, wa kadzalika yaf'alun. Raja-raja memang macam tu perangai dia. Maknanya Allah SWT mengiyakan statement yang dibuat oleh permaisuri Sabak itu tadi. Walaupun statement itu dibuat oleh seorang musyrikah, seorang kafirah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, semoga Allah SWT memelihara beliau dalam suasana keadaan di Mesir pada masa ini. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam risalahnya, Risalah ilal muslimin fil gharb, utusanku, risalahku kepada kaum muslimin yang duduk di negara barat, dia menyatakan berdasarkan ayat ini memberikan satu pengajaran yang sangat besar kepada kita, bahawa Islam memuliakan, mengutamakan kebenaran di atas segala-galanya, sehingga kan satu kebenaran diungkapkan oleh seorang wanita kafir, kebenaran itu perlu diakui sebagai kebenaran, lalu ia diiktiraf oleh Allah SWT, sehingga Allah sendiri yang kata, wa kadzalika yaf'alun. Raja-raja memang macam tu perangai dia. Ya. Jadi itu menjadi satu pengajaran kepada kita, bahawa apabila kita belajar dalam majlis-majlis yang seperti ini, kita perlu pupuk perkara tersebut, bahawa ilmu kita ambil dalam masa yang sama, alim ulama kita hormati, tetapi kita tidak lupa kepada paksi utama pembelajaran kita, iaitulah Allah SWT dan juga kebenaran yang menjadi syiar dan intipati utama kepada ajaran Islam, supaya kita dapat menelusi perbezaan-perbezaan pendapat secara yang bersederhana. Ya. Tapi biasalah, macam itulah cerita dia. Dah lah datang lambat kan, ya. Mengomel-ngomel pula lagi. Kemudian soalan kedua, dua soalan je lah, ya. Soalan kedua yang diajukan kepada saya semalam selepas program berakhir, ya, salah seorang daripada sahabat kita hadir memberitahu kepada saya berkenaan dengan konflik yang berlaku kepada pengertian, ya, ayat yang terkandung di dalam di hujung sikit, ayat yang ke-52, ya, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ayat yang terpampang di hadapan ni lah. Jadi ada perbezaan dalam penterjemahan. Kata-kata ini adalah merupakan kata-kata siapa, ya? Adakah dia kata-kata Yusuf, adakah dia kata-kata Imra'atul Aziz, ataupun bagaimana? Jadi selepas saya meninjau-ninjau melihat, apa yang dapat saya rumuskan, bahawa kata-kata ini adalah merupakan kata-kata Imra'atul Aziz, ya, Imra'atul Aziz kepada di hadapan raja yang sedang mendakwa, ya, beliau dan wanita-wanita yang lain. Ya, misalnya kita boleh lihat dalam kitab ini, antara contohnya yang dikarang oleh Syekh Salah ini, persoalan yang timbulkan, limadza fa'alat dzalika, ya, mengapakah Imra'atul Aziz itu membuat pengakuan bersalah di hadapan raja? Limadza adana nafsaha wa bara'at Yusuf, ya, mengapakah dia telah menyerahkan dirinya, merendahkan dirinya, mengaku bersalah dan membersihkan Yusuf daripada tanggapan itu? Taqul laqad fa'altu dzalika min ajli Yusuf. Imra'atul Aziz berkata, aku melakukan itu adalah untuk Yusuf, iaitulah di dalam firman Allah Subhanahu taala, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ya, terjemahannya kalau kita ambil dalam bahasa Melayu, dzalika liya'lam anni, demikian itu adalah supaya dia, so itulah isu dia. Dia itu siapa? Suami kepada Imra'atul Aziz ke, ataupun kepada Yusuf? Tetapi dalam konteks ini maknanya ialah dia itu ialah Yusuf. Maknanya Zulaikha mengatakan bahawa aku membuat pengakuan bersalah ini kerana aku mahu Yusuf mengetahui anni lam akhunhu bil ghaib, bahawa aku tidak mengkhianatinya dalam keadaan ghaib. Dalam keadaan ghaib iaitu kerana Yusuf tidak berada dalam perbicaraan tersebut. Yusuf berada di dalam penjara. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, kerana sesungguhnya Allah tidak menjayakan tipu helah orang-orang yang khianat. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab di sini, ka'annaha taqul ana al-an amama al-malik wa Yusuf al-an ghaibun anni wa huwa fi sijn
wa kana bi imkani an akdhiba 'ala al-malik kama kadhabtu 'ala zawji wa an ubri'a nafsi lakinni lam af'al dhalika wa i'taraftu bil haqiqah. Maknanya seolah-olah Syekh Salah ni dia dalam buku ini dia akan ayat-ayat yang agak kabur itu akan di rephrase balik, di rephrase balik, akan disusun balik dalam ayat yang lebih mudah, seolah-olah Zulaikha mengatakan bahawa aku sekarang berada di hadapan raja, Yusuf tidak berada di sini di hadapanku, beliau berada dalam penjara. Boleh sahaja aku sekali lagi di hadapan raja menipu berkenaan dengan Yusuf sebagaimana aku telah menipu dan khianat kepada suamiku. Akan tetapi aku mengaku bersalah, aku tidak mahu melanjutkan lagi hal ini dan aku mengakui apakah sebenarnya kebenaran itu. Wa ka'annaha taqul qulu li Yusuf hadha, seolah-olah Zulaikha berkata, tolong bagi tahu kat Yusuf tentang hal ini, wa akhbiruhu bi kalami, dan nyatakan kepada dia pengakuanku ini, wa'limuhu anni adantu nafsi wa syahadtu li salihihi wa la budda an ya'lam Yusuf anni lam akhunhu bil ghaib, falam ashhad diddahu wa huwa ghaibun anni walau fa'altu dhalika lakuntu khuntuhu bil ghaib. Tolong bagi tahu kepada Yusuf, aku tidak mengkhianati dia, aku mengakui kesalahan dan aku maknanya tidak mahu dia terus beranggapan aku adalah seperti aku yang sebelumnya lah. Jadi itu adalah masalah biasa yang terjadi apabila kita membaca Al-Quran dan juga kita berpandukan kepada terjemahan. Ia berpunca daripada khilaf ataupun perbezaan pendapat yang sedia wujud di dalam tafsirannya sebelum nak diterjemahkan ke bahasa Melayu. Tapi bila Quran terjemahan, dia sudah tentulah tidak boleh nak mendatangkan 3-4 pendapat dalam satu terjemahan. So bila nak diterjemah, dia kena select, dia kena pilih salah satu daripada pengertian yang wujud dan diletakkan. Maka kerana itulah sangat penting bagi kita untuk, macam saya sebutkan awal semalam, kita banding-bandingkan, kita tengok-tengokkan terutamanya dalam sumber asal dia di dalam bahasa Arab, supaya kita dapat menentukan apakah maksud yang dikehendaki daripada satu-satu ayat. So itulah lebih kurang sedikit respon yang melambatkan saya datang pagi alasannya sebenarnya. Tapi tu daripada subuh saya tak berhenti lagi baca lagi, malam tadi pun sampai pukul 2-3 pagi kan. Tengok ni ada soalan tapi ni jawab lepas ni lah, kan tak masuk tu pada bahagian ni. Baik, so semalam kita telah menghabiskan separuh perjalanan pertama Yusuf AS. Segala kesulitan, kesukaran yang terjadi kepada Yusuf AS, semuanya itu adalah merupakan kejadian-kejadian yang akhirnya melengkapkan proses untuk menyampaikan Yusuf kepada kedudukan yang tertinggi di Mesir, iaitulah sebagai Al-Aziz, yang memerintah. Dan apabila Yusuf berada di posisi sebagai Al-Aziz, kita akan melihat, ataupun kita mungkin tak perasan, tapi sebenarnya apa yang telah berlaku, raja juga telah hilang daripada scene, daripada kisah ini. Maknanya Yusuf menerima appointment daripada raja, daripada Al-Malik, untuk memimpin negara ketika berhadapan dengan kesusahan, dan betapa efektifnya kepimpinan Yusuf AS telah menyebabkan raja tadi, Al-Malik tadi, hilang daripada pesada. So maknanya Yusuf menjadi pemerintah yang hakiki. So raja ada mana? Tak tahulah, jadi raja berperlembagaan ke, tinggal setakat sebut sembahyang Jumaat ke, saya tak tahulah Maknanya tak nampaklah Yusuf yang mentadbir negara bermula daripada masa tersebut. Okey, kita pergi kepada ayat yang ke 58, iaitulah selepas Yusuf telah terlantik menjadi Al-Aziz. Kita memulakan perjalanan dalam halaqah yang berikutnya, iaitu Yusuf menjalankan peranannya sebagai pemerintah Mesir ketika Mesir berhadapan dengan krisis. Dan ini memudahkan kita untuk melihat bahawa Yusuf menawarkan dirinya untuk menjadi pemerintah Mesir pada masa itu tidak dengan sebarang motif peribadi, sebab dia dah tahu dah Mesir akan terheret masuk ke dalam bencana alam yang serius. So kalau
gila jawatan ke, saya saja nak jadi ketua ke, sudah tentulah itu bukan masa yang terbaik. Baiklah pergi tempat lain ke, ataupun buat benda lain dulu. Kerana mengapakah kita nak menawarkan diri untuk mengambil sebuah kerajaan yang menuju ke arah krisis dan masalah yang besar. Tetapi Yusuf berada di posisi mahu memainkan peranan dia. Jadi apabila dia mula memerintah, kita berbalik kepada sesuatu yang telah tertinggal lebih awal. So Yusuf memerintahlah, tetapi kita kena ingat apa yang Allah SWT mahu ketengahkan melalui kisah Yusuf ini adalah persoalan Yusuf, Yaqub dan adik-beradiknya. So yang lain-lain tadi semua tu adalah pelengkap kepada scene itu, tapi tumpuannya harus pergi kepada cerita Yusuf dan adik-beradiknya, kerana keseluruhan cerita dalam surah Yusuf adalah untuk menafsirkan mimpi yang awal tadi. Ya, aku melihat 11 bintang, bulan, matahari dan bulan sujud kepada aku. So apakah benda itu? Jadi dalam ayat yang ke-58 memberikan indikasi kepada kita, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan telah datang saudara-saudara Yusuf ke negeri Mesir, dan apabila mereka menghadap Yusuf, Yusuf kenal mereka, tetapi mereka tidak kenal akan Yusuf. Artinya kemarau yang menimpa Mesir pada 7 tahun yang dimimpikan oleh raja sebelum ini merupakan kemarau yang sangat melata. Ia bukan hanya terjadi di sekitar kawasan Mesir, tetapi ia merebak ke wilayah-wilayah berdekatan, termasuklah sehingga sampai ke bumi Palestin. Maknanya bumi Syam, Palestin turut mengalami kemarau yang sama, menyebabkan kekurangan bekalan makanan, dan Mesir sebagai pusat pentadbiran kerajaan yang lebih sistematik dalam menguruskan bekalan makanan mereka, memainkan peranan untuk membantu bukan hanya penduduknya sendiri, tetapi juga kawasan persekitaran. Maka dalam suasana itulah kemiskinan akibat kemarau itu menimpa Palestin, sehingga menyebabkan adik-beradik Yusuf, anak-anak Yaqub turut terbabit dalam konflik ini, menjadi sebab untuk membawa mereka datang ke Mesir. So mereka pun datanglah ke Mesir, menghadaplah raja ini kerana nak mendapatkan bekalan makanan pada masa tersebut. Bila mereka masuk bertemu dengan Yusuf alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'arafahum. Yusuf nampak tu, oh okey, mari dah, kan, wahum lahu munkirun, akan tetapi mereka mengingkarinya, dalam erti kata tidak mengingkarinya, dalam arti kata tidak kenal, tetapi bukan sekadar tidak kenal. Oleh kerana perkataan yang dipakai ialah munkirun, maka munkirun itu bermaksud berkemungkinan ada dalam lintasan hati mereka, macam pernah aku lihat raja ini, tapi siapa? Maknanya ada lintasan hati, siapa dia ni? Kenapa keadaan itu berlaku? Sebab ketika perpisahan itu terjadi, semasa Yusuf dicampak ke dalam perigi buta, pada masa perigi buta tu saya tambah ke dalam perigi, pada masa tersebut Yusuf adalah seorang kanak-kanak, tetapi abang-abangnya sudah pun dewasa. Orang yang telah sedia dewasa, dengan pertambahan usia, tidak banyak perubahan berlaku kepada wajahnya. Umur masa 25, 30 dengan umur masa 40 masih mudah untuk dikenal pastilah orang yang sama. Mungkin saiz berbeza. Tengok gambar, nak gambar mana, ada gambar besar, ada gambar kecil, kan, nak ambil tu, tapi tahulah itulah orang dia. Tetapi kanak-kanak dengan orang dewasa, wajahnya mungkin mengalami perubahan yang sangat ketara. Maka Yusuf nampak jadi beradik dia, tahu dah, mereka datang, tetapi mereka tidak kenal raja yang ada di hadapan itu, siapakah gerangannya. Cuma mungkin ada lintasan hati. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahum lahu munkirun, mereka itu menafikan, mengingkari lintasan hati yang ada pada diri mereka untuk membicarakan tentang untuk mengetahui tentang identiti orang ni tadilah. Seterusnya dalam ayat yang ke-59, firman Allah Subhanahu wa taala,
walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan ketika Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan, ya, bagi mereka, berkatalah ia pada waktu yang lain, bawakan kepadaku saudara kamu yang sebapa, ya, bi akhil lakum min abikum. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu? Yusuf sendiri memainkan peranan untuk menentukan bekalan. Kita ingat balik, ya, tafsiran kepada mimpi raja hari itu, bahawa gandum ataupun tanaman berkenaan apabila ianya telah diketam dan disimpan, ianya hendaklah diceraikan daripada tangkainya hanya sekadar apa yang nak dimakan. Yang mana yang duduk dalam simpanan, dia perlu disimpan dalam keadaan lekat pada tangkai. Jadi Yusuf mengambil sendiri peranan untuk memastikan proses itu berlangsung dengan baik demi mengekalkan jumlah bekalan makanan itu sebaik mungkin. Dan apabila mereka ni datang, Yusuf menyediakan untuk mereka, Yusuf telah membuat satu peraturan. Peraturannya ialah satu portion makanan yang nak diberikan adalah untuk seorang. Maknanya seorang yang datang satu portion, dua orang yang datang dua portion, tiga orang yang datang tiga portion. Maknanya begitulah, dia tak seorang datang dapat dua portion, tidak, ya, kerana nak menjaga, mencatulah, ya, benda tu diberikan dengan sebaik-baiknya. Jadi pada masa tersebut, adik-beradik Yusuf berada di posisi mereka itu berhajatkan kepada bekalan ataupun bantuan yang nak diberikan oleh Yusuf. Jadi Yusuf telah memberitahu kepada mereka bahawa datang semula dan bawakan selepas ini adik kepada kamu daripada bapa kamu. Bila saya lihat kepada penafsiran-penafsiran yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan hal ini, hanya ada beberapa kesimpulan yang boleh kita buat, ya, daripada statement tersebut, iaitu yang pertamanya, ia menjelaskan kepada kita bahawa Yaqub AS mempunyai lebih daripada seorang isteri. Okey. Kemudian adik-beradik Yusuf ini, berapa orangkah yang seibu sebapa, berapa orangkah yang sebapa, tidak dapat dipastikan kerana tidak ada maklumat untuk menjelaskannya. Maka cukup sekadar berpada dengan apa yang disebutkan oleh Yusuf. Apabila Yusuf berkata kepada 10 orang yang datang ni, datang semula lepas ni dengan bawa adik kepada kamu, yang adik yang sebapa itulah. Maknanya kalau lepas ini kamu datang 11 orang, kamu akan dapat 11 portion. Ya, ini adalah sebagai satu tawaran kepada mereka. Ya. Ala tarawna anni ufil kail wa ana khairul munzilin. Ya, apakah kamu tidak melihat bahawa aku telah menyempurnakan bekalan makanan kamu dan aku adalah merupakan orang yang telah melakukan sebaik-baiknya sebagai melayan tetamu lah, memberikan bekalan ini seperti yang sepatutnya. Jadi di situ ada macam permulaan kepada permainan psikologi. Ya, maknanya Yusuf memperkenalkan dirinya bahawa dia memberikan layanan dengan seadil-adilnya, dan sudah tentulah 10 portion yang kamu bawa ini tidak cukup, ya, maka pastinya kamu akan datang semula selepas pada ini, tapi bila datang semula nanti, maka hendaklah kamu bawa adik kamu. Jadi mereka macam mana Yusuf tahu? Sudah tentulah mereka ni tertanya-tanya, ya, macam mana Yusuf tahu pula ada seorang tak ikut, ya, adakah melalui perbualan, adakah bagaimanakah mungkin mereka berbual-bual, maka Yusuf mendengar bahawa ada seorang lagi tak ikut sama, macam kita pun tak tahu, ya, tetapi ada unsur misteri dekat situ. Maknanya datanglah bawa adik seorang lagi, tetapi misteri itu tidak begitu berpanjangan. Tidak berpanjangan kerana asalnya ia berbunyi seperti satu tawaran, tetapi Yusuf telah memberikan penekanan terhadap
satu perkara yang lain ya, dalam ayat yang berikutnya, iaitulah ya, di dalam ayat yang ke-60 kata Yusuf alaihissalam, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Rupa-rupanya terjemahan dia ya, oleh itu kerana kalau kamu tidak bawa kepadanya datang nanti, maka semua sekali tak dapat. Ya. Jadi asal tadi macam bawalah adik datang ya. Tapi kalau tak bawa dia, tak dapat apa langsung. Ya, jadi Yusuf AS ada sesuatu yang dirancang. Ya, yang dirancang untuk memastikan misi terakhirnya, iaitu keluarga ini dapat diperbetulkan kembali. Ya, maka dia perlukan kepada step by step. Dan ini menggambarkan kepada hikmah kebijaksanaan yang ada pada Yusuf. Ya, tidak terburu-buru, dia susun satu step untuk akhirnya membawa kepada seluruh keluarga hadir. Jadi kata Yusuf dalam ayat yang ke-60 ini, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau sekiranya kamu tidak datang semula dengan membawa adik sebapa kamu itu, maka tidak akan ada sebarang bahagian langsung kepada kamu. Well, mungkin daripada satu sudut, adik-beradik Yusuf ni, apa benda ni kan, apalah, tak payahlah datang. Jadi Yusuf tidak hanya berkata-kata, dia melanjutkan perancangan dia supaya akhirnya mereka nak tak nak kena datang balik juga ya, ke Mesir pada masa tersebut. Jadi bila disebutkan begitu, dan sudah tentulah ini bukanlah perbualan di antara orang biasa dengan orang biasa, tapi adalah merupakan arahan daripada seorang menteri, Perdana Menteri, seorang pemerintah kepada rakyat asing yang datang mendapatkan bantuan. Maka ada unsur submission kat situ, tunduk, ikut arahan ya, seperti yang diberikan. Lalu kata mereka, ya, mereka memberitahu kepada Yusuf dalam ayat yang ke-61 bahawa ini adalah merupakan satu permintaan yang sulit sebenarnya bagi kami lah. Ya. Sulit sebab apa? Apa yang sulitnya? Tak boleh bagi tahulah ya. Kenapa pula sulit nak bawa adik ni? At this stage tak boleh cerita lagi lah. Cuma kata mereka, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan pujuk bapaknya untuk membenarkan dia datang sekali dengan kami, dan kami memberikan komitmen bahawa kami akan melakukannya. Banyak kali dalam ayat ini perkataan yang dipakai ialah warada. Sanurawiduhu ya, berulang-ulang kali, iaitu pujuk memujuk. Ini menggambarkan kepada kita bahawa surah Yusuf ini adalah merupakan surah yang kaya dengan elemen emosi. Kerana itu di awal-awal Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan bahawa surah Yusuf ini adalah merupakan pembentangan dia terhadap surah Yusuf ini adalah merupakan secara tafsir altifi. Dia bukanlah salah satu daripada kategori tafsir ya, tapi dia adalah satu bentuk tafsir altifi, dalam kata banyak elemen emosi diperkenalkan. Tuan-tuan dan puan-puan tidak harus lupa bahawa surah Yusuf ini diturunkan untuk memberikan kesejahteraan kepada jiwa Nabi SAW dan umat Islam yang berada dalam keadaan tertekan. So they need something to entertain themselves. Mereka perlukan sesuatu untuk melegakan diri mereka, untuk menghiburkan diri mereka. Maka datanglah sebaik-baik ceritalah ni ya, ini cerita untuk ia disampaikan. Dan kita tahu semalam bahawa Nabi SAW menyampaikan cerita ini jauh lebih baiklah daripada saya duk baca macam ni saja kan ya. Baginda menyampaikannya kepada para sahabat dengan emosi, dengan pelbagai ulasan, dan ulasan-ulasannya ada yang bersifat agak melucukan. Ya, macam semalam kita ingat balik kan ya, Nabi SAW semasa mengulas keengganan Yusuf untuk keluar daripada penjara apabila ditawarkan oleh raja, dia kata, ajib tu ya, aku ni rasa kagum dengan kesabaran saudaraku Yusuf, iaitulah dia telah memberikan fatwa ketika dia masih berada dalam tahanan. Kalaulah aku berada di posisi itu, aku akan minta keluar dulu, baru aku bagi fatwa yang dia minta. Dan pelik, apabila ditawarkan untuk keluar, dia tak nak keluar pula ya. Kalau akulah berada di tempat Yusuf, nescaya aku akan berambat berlari ke pintu ya, kerana telah lama berada
dalam tahanan. So itu adalah komentar Nabi SAW yang boleh membantu kita untuk menggambarkan bahawa ketika surah ini dibacakan, disampaikan kepada para sahabat, ianya pengaruh besarnya tidak pergi kepada elemen intelektual, tetapi dia banyak pergi kepada elemen perasaan, emosi, untuk menimbulkan rasa keseronokan, lupa seketika kepada penderitaan yang dialami dan memberikan harapan kepada para sahabat bahawa fa inna ma'al usri yusra. Selepas setiap kesusahan adanya kesenangan. Jadi kalau kita banding-bandingkan seminar Ibrah Al-Quran surah Yusuf ini dengan Al-Hujurat, dengan Luqman, dengan Al-Kahfi, mungkin ketaralah kita dapat merasakan bahawa pembentangan kisah Yusuf ini lebih santai. Lebih santai, tak ada serabut kepala sangat. Dia just enjoy ourselves listening dan juga mengambil iktibar daripada elemen-elemen kemanusiaan yang disampaikan secara halus melalui expression yang ada dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam surah ini. Jadi unsur mereka telah memberikan komitmen. Adik-beradik Yusuf ini telah berkata, 10 orang kata, qalu sanurawidu anhu abahu, kami akan pujuklah bapa dia. So masalahnya nak bawa ni ialah kerana bapa dia mungkin tidak membenarkan dan kami akan pujuk. Wa inna la fa'ilun, kami akan memberikan komitmen untuk memastikan benda itu dapat dilakukan. Yusuf AS di dalam dirinya mengetahui bahawa apabila adik-beradik dia datang, ini bermakna keluarganya juga sudah terbabit di dalam konflik ataupun krisis bencana alam tersebut. Artinya ayahanda yang dirinduinya yang berada di Palestin itu, ibunya, adik yang masih kecil itu berada dalam kemiskinan. Maka Yusuf telah mengatur satu strategi yang seterusnya untuk menjayakan misi dia sambil melakukan kebaikan kepada keluarga tersebut. Iaitulah dalam ayat yang ke-62 firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Maka berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya, masukkanlah kembali barang-barang dagangan yang dibawa oleh mereka ini tadi ke dalam simpanan barangan di kenderaan mereka, supaya bila mereka balik nanti kepada keluarga, mereka akan tahu ada kebaikan yang aku lakukan dan itu akan mudah-mudahan membawa mereka untuk datang kembali. Baik, janganlah sangat penting apabila kita membicarakan hal-hal yang seperti ini untuk kita clearkan dalam kepala kita bahawa yang melakukan perkara ini adalah merupakan seorang Rasul. Seorang Rasul. Supaya kita tidak terbabas dalam menafsirkan perbuatan itu dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kerasulannya, dengan sifatnya sebagai seorang Rasul. Kenapa? Kalau kita tengok dalam ayat ini, Yusuf telah mengarahkan kepada orang-orang suruhan dia supaya mereka itu tidak mengambil barang-barang dagangan yang dibawa oleh adik-beradik dia. Peraturan asalnya ialah you bawa something, serahkan di sini, sistem barter lah, you serahkan barang dan kami akan berikan makanan untuk kamu bawa balik. Tetapi Yusuf telah mengarahkan supaya barang-barang yang dibawa itu jangan ambil, masukkan balik. Artinya bijiran yang diberikan oleh Yusuf kepada rombongan adik-beradik, quote-unquote adik-beradik dia tadi, bukan melalui pembelian tapi satu pemberian daripada Yusuf. Jadi timbullah soalan, pandai-pandai pula Yusuf ini, maknanya menggunakan harta negara untuk membiayai keluarga dia kan. Jadi kita nak kena hati-hati. Kita mungkin boleh terbabas pergi kat situ. Kita kena ingat balik, misalnya dalam surah Al-Kahfi, apabila Khidir alaihissalam telah membunuh seorang budak kecil, dalam 3 kejadian ganjil yang berlaku itu, kita harus ingat dalam kepala kita bahawa Khidir adalah merupakan seorang Nabi. Dalam erti kata yang lain, membunuh budak itu adalah merupakan satu instruction daripada Allah SWT kerana kejadian itu sangat ganjil. Hanya kerana ianya diarahkan oleh Allah Ta'ala, maka perbuatan membunuh anak itu sesuatu yang boleh kita gambarkan. Otherwise, tidak ada justifikasi lain untuk menjustifikasi perbuatan membunuh seorang budak.
Jadi ada ujian yang berat kat situ terhadap diri kita. Dalam erti kata yang lain, apabila kita membaca cerita-cerita seperti ini, ada beberapa perkara asas yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Pertama, teks ini adalah Al-Quran. Maka bila teks ini adalah Al-Quran, maka apa yang dibentangkan adalah mu'tamad kerana ia adalah merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak kena settle dulu. Kadang-kadang kita tak perasan, ya, kita belajar terutamanya lah apabila kita berguru dengan, ya, tuanhajigoogle.com yang memberikan kepada kita apa yang kita mahu rather than memberikan kepada kita apa yang kita perlu. Sebab dia akan respon pada apa yang kita nak. So kita tanya, dia jawab. Tetapi dia tidak memberikan apa yang kita perlu tahu sebab kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Maka akibatnya kita mencari, kita baca artikel, kita terjebak dalam persoalan-persoalan yang kritikal ketika mana kita belum selesaikan beberapa persoalan yang lebih asas. Contohnya persoalan hujjiyatul Quran dan juga hujjiyatus sunnah. Al-Quran sebagai hujjah dan juga sunnah sebagai hujjah. Kalau kita belajar agama secara formal melalui proses biasa dalam pengajian Islam, dalam syariah, maka bila kita belajar ulumul Quran, ilmu Al-Quran, yang tu akan diletakkan awal-awal. Sebelum you nak discuss konten isi kandungan Quran, kena settle dulu. Quran ini benarkah ia kalam Allah? Tu nak kena settle dulu. Sebab kalau yang itu tak settle, kita akan bertemu dengan beberapa persoalan dan kita tidak tahu kat mana nak letakkan prioriti. Bila Quran kata wasyamsu tajri limustaqarril laha, ya, matahari itu bergerak, ya, pada orbit yang ditetapkan untuknya, mata kita mengatakan bahawa pembacaan kita mengatakan bahawa matahari sebenarnya bukan dia yang bergerak. Yang bergerak adalah bumi. Tapi Quran kata matahari yang bergerak. So macam mana nak selesaikan? Maka kita kena ada anchor dulu dalam kepala. Ini adalah kalam Allah Subhanahu Taala. Kalau berlaku kontradiksi, maka ada kontradiksi pada pemahaman saya terhadap makna ayat ini. Maka kita akan meletakkan itu sebagai paksi dan mencari kebenaran untuk memahaminya. Mungkin kalau kita cakap perkara ni dalam nada yang tak berapa betul, ya, mungkin bagi orang bukan Islam, dia susah sikit nak terimalah argument tersebut. Mengapakah ada somehow macam mental block, ya, untuk kata, oh, asalkan Quran kata maka betul. Why? Bagi kita, kerana ia adalah kalam Allah. Ini yang saya tekankan dalam surah Al-Hujurat dulu. Kekhawatiran kita pada zaman ini ialah kita sedang masuk kepada satu fenomena, iaitu segala-galanya bersifat tidak muktamad. Tak semestinya dia tu jahat, tak semestinya dia tu baik, tak semestinya macam tu, tak semestinya. Akhir semuanya tak semestinya belaka. Maka orang mencuri pun, walaupun nampak mencuri tapi sebenarnya mungkin gitu, ya. Walaupun dia pun mungkin ada tu. Jadi akhirnya macam tidak ada kebenaran yang muktamad. Maka makna menjadi orang beragama, dia kena ada benda-benda yang kita anchor, dan anchor itu ada dalam arkanul iman. Rukun iman, kepercayaan kepada Allah, kena settle yang tu dulu. Kepercayaan kepada malaikat, kena settle dulu yang tu. Apa pemahaman kita terhadap malaikat? Ya, kepercayaan kepada kitab, kepercayaan kita kepada para rasul, kena anchor tu dulu. Supaya bila benda-benda macam ini datang, yang kita akan yang kita akan negotiate ialah pemahaman kita. Tetapi tidak sekali-kali kita akan landing, ya, kita akan mendarat pada satu kesimpulan bahawa Yusuf telah menyalahgunakan kedudukan dia sebagai seorang pemerintah untuk pandai-pandai pula bagi harta negara kepada keluarga dia. Orang lain kena bayar, yang ni free pula. Ni kronism ke, nepotism ke? Kalau orang tidak menghormati Al-Quran sebagai kalam Allah, dia akan boleh buat macam tu. Siapa yang buat macam tu? Him Ginot buat macam tu semalam. Apabila dia menafsirkan kecemburuan yang berlaku di kalangan adik-beradik Yusuf AS itu berpunca daripada sikap kesalahan Yaqub pada mengamalkan pilih kasih yang ekstrim kepada anak-anaknya. Kita tak boleh terima penafsiran itu kerana Yaqub adalah seorang Rasul. Kecenderungan boleh berlaku sebagai manusia tapi tidak sampai kepada peringkat menzalimi, kerana tidak harus perbuatan zalim dinisbahkan kepada seorang Rasul. Jadi bila kita nak baca Quran, kena settle dulu. Quran adalah wahyu.
Bila dia wahyu, dia adalah muktamad. Apa buktinya Quran wahyu? Sila cari sendiri. Tak boleh pakai, dah cikgu kafar kata Quran wahyu. Ya, itu tak boleh dah. Ya, tahun 2013 ni maknanya serangan kepada pemikiran, unsur-unsur keraguan, unsur-unsur mempersoalkan banyak tersebar merata-rata. Maka dia memerlukan kepada pengukuhan semula terhadap perkara-perkara asas diri kita sebagai seorang Muslim. Maka bila kita tengok ayat macam ni, so macam mana kita nak memahaminya? Kita memahaminya bahawa Yusuf melakukan apa yang sepatutnya untuk membolehkan makanan itu diberikan, maknanya itu datang daripada pembiayaan dia sendiri. Kita letakkan begitu, bahawa ini adalah merupakan sesuatu yang diberikan oleh Yusuf daripada bahagian dia. Ya, bahagian dia ke, maknanya dia bayar ke apa ke, tapi bukan mengambil harta negara. Ya, kerana dah disebut awal-awal inni hafizun alim dan sebagainya, Yusuf adalah merupakan hamba Allah yang mukhlasin, maka tidak harus penafsiran kepada ayat ini pergi kepada menganggap Yusuf telah mengamalkan kronisme ke nepotisme ke kepada keluarga dia. Baik. Jadi Yusuf telah mengarahkan kepada pengikut-pengikut dia supaya tak payah ambil barang-barang yang dibawa, masukkan semula dan biarkan mereka membawa perkara ini, barang-barang ini kembali ke sana lah, sebab mereka pun tak ada harta, mereka pun hidup susah. Rasa simpati dan khawatir dia terhadap keadaan keluarganya. Maka mereka pun baliklah semula ke Mesir. Apabila mereka kembali ke Palestin untuk berjumpa dengan ayahanda, jika saya flip sikit. Okey. Apabila mereka kembali semula ke kediaman mereka di Palestin, dalam ayat yang ke-63 firman Allah Subhanahu wa taala, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Mereka berkata kepada bapa mereka, wahai ayah, kami telah diberikan amaran bahawa lepas ni tak boleh dah mendapat bantuan makanan, sebab yang ada ni tak banyak mana pun, pasti kita perlukan lagi. Tapi yang nak perlukan lagi tu tidak mungkin ianya dapat berlaku kecuali sekiranya ikut bersama-sama dengan kami adik kami ni yang dikatakan namanya sebagai Bunyamin. Tapi dari manakah datangnya nama Bunyamin itu? Ia tidak datang daripada nas-nas yang boleh kita terima sebagai satu penafsiran kepada sebagai maklumat yang muktamad untuk menjelaskan nama dia. So kita just sebut gitu sebagai pengenalan sajalah So kita boleh tinggalkan nama tu, tapi yang dikenalinya biasa sebut itulah sebagai Bunyamin. Jadi kata mereka, ayah, kami telah diberikan amaran oleh raja pemerintah Mesir bahawa tidak mungkin kami boleh mendapat semula tambahan bekalan selepas ini kecuali sekiranya Bunyamin ikut bersama dengan kami menghadap baginda. Itu kata mereka lah. Dan mereka sendiri sama-sama telah sedia mengetahui bahawa benda ni satu benda yang susah nak disebut di hadapan bapa mereka, kerana telah ada sejarah silam. Suatu masa ketika dahulu, maknanya telah berlaku apa yang berlaku kepada Yusuf. Maka kali ini kami nak menyatakan benda ni pun dengan berat hati, tapi kena sebutlah. Dan bila mereka sebut begitu, mereka terus memberikan komitmen pada hujung dia dengan mengatakan bahawa wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami berjanji bahawa kami akan jaga dia. Exactly ayat yang sama yang mereka terpaksa sebut, seperti mana ayat yang mereka sebut suatu ketika dahulu. Jadi ini menjadi pengajaran kepada kita, bagi orang-orang yang suka menipu. Dan dalam ni tak adalah, dan semua orang baik-baik belaka kita suka menipu. Ada sampai masa nanti kita akan berada dalam keadaan terdesak untuk berkata benar, tetapi penipuan yang pernah kita buat suatu ketika dahulu menyulitkan kita untuk berkata benar. Macam mana? Simple saja. Benda yang saya sebut kepada budak-budak sekolah masa zaman-zaman buat motivasi pelajar sekolah. Sekarang tak buat lah, tak larat lah, sudah tua dah. Apa ni? Dengan pelajar sekolah, saya kata masa belajar
Satu benda yang jangan sekali-kali dibuat ialah meniru. Meniru dalam peperiksaan. Kenapa? Jangan cerita bab dosa. Cerita bab dosa ni dia nguap siap-siap dah. Dia tahu dah. Dah ustaz ni dah mula nak bersyarah dah ni. Tapi dosa tu dosa lah. Adalah cara nak terangkan dosa. Tapi satu benda yang mungkin budak-budak ni mungkin terlepas pandang, apakah implikasi sepanjang hayat kepada perbuatan menipu dalam periksa, meniru dalam periksa? Ya. Bila kita dah habis belajar nanti, kita dah kerja kan, dah kerja. Belajar pula dekat universiti yang hebat-hebat lah kita kata. Katalah belajar dekat Oxford. Belajar di Oxford, kemudian graduate, kahwin pula dengan isteri, graduate Cambridge. Walaupun dia ranking dia tengah berlawan-lawan sekarang ni antara Oxford, Cambridge dengan Imperial College. So suami Oxford, isteri Cambridge, kahwin, dapat anak sama macam anak orang lain. Tapi anak ini kerana tak tahulah apa minat dia pada benda dia, tak apa minat nak belajar ke, maka bila keluar result bila dalam peperiksaan dia tak boleh nak dia tak boleh nak perform. Dapat keputusan periksa 9%. 9% lah. Jadi dia takut nak mengadap. Ayah graduate Oxford, mak graduate Cambridge, anak 9%. Jadi anak ni pun tambah nombor 1 kat sebelah 9 tu. Jadi 91%. Bagi kertas kat ayah. Ayah kata okey, bagus. Soalnya ialah apakah perasaan ayah apabila kalau ayah kena tipu dengan mak, tak apa. Sebab orang Oxford kena tipu dengan orang Cambridge. So okey lah, acceptable lah. Tapi apa perasaannya kalau bapa yang graduate Oxford ditipu dan diperbodohkan oleh budak darjah 1, iaitu anak dia sendiri, dengan menambah nombor 1 sebelah 9 tu. Sudah tentu ayah akan rasa sangat offended. Maka untuk mengelakkan benda tu daripada berlaku, ayah cakap apa pada anak? Kamu macam mana pun, kalau bodoh ke apa ke, jangan meniru. Kalau tak reti, aku boleh hantar kamu tuition, nak pergi kumon ke apa ke semua boleh. Tapi jangan meniru. Tapi masa sebut jangan meniru tu, dia terus macam tu lah. Kenapa? Teringat balik, deja vu, teringat dulu. Akulah juara meniru masa sekolah dulu. Jadi akhirnya bila kita cakap pada anak kita jangan meniru, kita terpaksa ada dua identiti dalam diri kita. Identiti untuk mengeluarkan arahan itu kepada anak, dan identiti sebenar yang Tuhan pun tahu siapa kamu. Maknanya apabila kita meniru, perkara pertama sekali yang berlaku pada perbuatan meniru itu ialah kehilangan harga diri. Dia hilang rasa hormat pada diri dia sendiri, dan itu akan berada dalam diri dia. So akhirnya dapat keputusan 45 fail, dignity lebih tinggi daripada 91 markah hasil meniru. Mungkin masa sekolah nothing, tapi bila kita meningkat, kita tak ada lesen untuk nak nasihat orang. Kalau nak nasihat jiran tangga mungkin tak apa, tak payahlah nasihat jiran tangga. Tapi dengan anak sendiri, kita kena mainkan peranan untuk nasihat anak kita. Tapi kalau kita pun teruk satu ketika dahulu, kita ada gangguan dalam fikiran kita, aku pun macam juga dulu. Istilahnya begitu ya. Jadi itu adalah hukuman dunia daripada Allah ke atas perbuatan khianat tadi. Kata Nabi SAW dalam hadis, man ghasya falaisa minna. Siapa yang tidak berlaku jujur, meniru, menipu dalam peperiksaan, dalam perniagaan, apa sahaja, falaisa minna. Dia bukan daripada kalangan kami. Maka dalam kes ini, apabila suasana ni sekarang ni, mereka tak ada apa-apa kepentingan. Mereka perlu memainkan peranan untuk mendapatkan bekalan makanan daripada Perdana Menteri Mesir. Masalahnya, Perdana Menteri Mesir telah meletakkan mereka dalam satu dilema, iaitu mereka dikehendaki membawa adik mereka. Dan ini benda yang hampir mustahil untuk mereka buat kerana mereka ada track record yang tidak menyokong benda tersebut. Mereka pernah menyebut perkara yang sama dan Yusuf telah hilang. Kali ini nak sebut balik perkara yang sama untuk yang seorang lagi ni, iaitu Bunyamin. Macam mana nak buat ni? Jadi mereka berkata kepada ayah mereka, wa inna lahu lahafizun, ya, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Itulah dia katakan, ya, sekali berbohong memang selama-lamanya dikenali orang sebagai pembohong. Jadi bila mereka sebut macam tu, ia menyulitkan kepada Yakub untuk digest permintaan tersebut.
Maka dalam ayat yang ke-64, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Yaqub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Maka Yaqub telah berkata kepada mereka, bagaimanakah aku boleh memberikan kepercayaan kepada kamu sedangkan kepercayaan yang sama telah gagal ketika mana kamu meminta perkara yang sama berkenaan dengan adik kamu pada suatu ketika dahulu. Tetapi itu bukanlah satu negotiation yang berbentuk menghalang, kerana Yaqub juga tahu dia tidak ada pilihan. Sebab ini adalah arahan daripada Raja Mesir, pemerintah Mesir, dan kita berada di posisi memerlukan kepada bekalan makanan tersebut sebagai satu-satunya bekalan makanan yang ada. Nak tak nak, terpaksa lepaskan Bunyamin. Akan tetapi aku tidak melepaskannya dengan mudah, kerana aku melepaskannya kepada kamu yang telah mengkhianati kepercayaan aku pada suatu ketika dahulu berkenaan dengan hal adik kamu yang bernama Yusuf. Jadi kata Yaqub AS, fallahu khairun hafidha, maka Allah Subhanahu wa taala itulah sesungguhnya tempat aku meletakkan kepercayaan sebagai sebaik-baik penjaga, wahwa arhamur rahimin, dan dia jugalah yang maha mengasihani dan berbelas ihsan, ya, kepada hamba-hambanya. Jadi Yaqub menyatakan dengan berat hati dia bersetuju untuk melepaskan Bunyamin bersama-sama dengan adik-beradiknya pergi semula ke Mesir. Akan tetapi aku melepaskannya, pergantungan aku bukan pada kenyataan kamu wa inna lahu lahafizun tadi, tetapi adalah kepada Allah SWT sahajalah sebaik-baik yang memberikan perlindungan kepada anak ini. Ya, maknanya macam itulah kata Yaqub kepada anak dia. Itu apa yang disebutkan oleh Yaqub kepada anak-anak dia. Maka selepas daripada itu, ya, dalam sedikit masa yang ada ini, selepas negotiation itu berlaku, barulah agaknya sampai-sampai tu terus buka topik ni, barang tak buka lagi. Ya, jadi bila selepas perbincangan tersebut, barulah mereka uruskan barang-barang yang dibekalkan tadi dibawa. Di zaman moden ni jangan buat macam tu lah. Ya, maknanya kita kena tahu apa barang yang kita bawa, ya. Nanti jadi keldai pengedar dadah, ya, tukang bawa barang sudah kena penjara kat Peru, ya. Maknanya banyak sangat kes yang berlaku, terutamanya orang perempuan lah, ya, orang perempuan yang muda ni kat Facebook kenal-kenal dengan orang Brazil, kenal-kenal dengan orang daripada Amerika Selatan ni, nampak six pack apa semua, ya. Orang Malaysia semua one pack semua kan, ya. Sudahnya jadi pengedar dadah, ya. Jadi kena tahu apa yang kita bawa lah. Kena ingat tu, sebab ramai sebab saya menonton National Geographic, ada banyak dengan Discovery Channel ada banyak rencana yang menceritakan tentang hal inilah. So kena tahu, ya, apa barang yang dibawa setiap kali melintasi sepadan. Okey. Jadi balik pada sini, dalam ayat yang ke-65 firman Allah Subhanahu Wa Taala, walamma fatahu mata'ahum, dan apabila mereka membuka, ya, barang-barang yang mereka bawa daripada Mesir tadi, wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, mereka terkejut mendapati bahawa barang-barang yang mereka bawa daripada Palestin ke Mesir sebagai bayaran kepada bijirin itu tadi telah dipulangkan kepada mereka. Lalu mereka berkata, qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dhalika kailun yasir. Ya, kata mereka, wahai ayah kami, apa lagi yang kita nak? Ini merupakan barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran, ya, untuk dapatkan gandum itu tadi, tapi ia telah dikembalikan kepada kita. Dan dengan kemurahan hati menteri pemerintah Mesir itu, akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga, dan kami dapat menjaga saudara-saudara kami inilah, ya. Wa namiru ahlana wa nahfazu akhana, kami dapat memberikan bekalan makanan yang diperlukan kepada keluarga kami, dan kami akan menjaga, yes, adik kami ni, wa nazdadu kaila ba'i, dan kami akan menambah, ya, muatan satu lagi unta untuk
membawa pemberian itu nantilah, ya. Zalika kailun yasir, pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali untuk ditunaikan. Jadi mereka kelihatannya dalam ayat ini very excited, ya, very excited dengan maknanya raja ni begini. Jadi mereka pun teruja. Kita kena set dalam kepala kita bahawa Yusuf sedang merancang sesuatu, dan merancang sesuatu itu paling utamanya adalah untuk memberikan pengajaran yang paling diperlukan untuk mengeluarkan warna sebenar adik-beradik dia ni. So dimain-mainkan emosi mereka. Saya terfikir P. Ramlee ni dia baca cerita Yusuf ke masa dia buat cerita Tiga Abdul tu kan, ya? Sebab lebih kurang macam tu lah, ya, Abdul Wahab ni kan, ya. Maknanya dimain-mainkan emosi mereka sampailah akhirnya mereka terpaksa mengalah. Ya, sebab dia punya muka penipu dia tu berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Dan berlapis-lapis itu tidak ada faedahnya untuk buat baik kepada orang begini dalam keadaan dia tidak sebenar-benarnya menginsafi apa yang dia pernah lakukan. So orang-orang macam ni perlu drag dia sampai ke serendah-rendah kedudukan untuk kemudiannya dia itu disedarkan, ya, tentang diri dia. Jadi permainan emosi untuk peringkat pusingan yang pertama ini, mereka menjadi begitu teruja, ya, dengan apa yang mereka lihat dalam hal ini. Dalam erti kata yang lain, mereka terus menambah lagi desakan ke atas Yaqub untuk memberikan kebenaran agar Bunyamin dapat dibawa pergi ke Mesir. Pergi kepada ayat yang berikutnya. Ya. Apabila persetujuan telah hampir dicapai untuk membenarkan mereka membawa Bunyamin pergi ke Mesir, Yaqub telah berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-66 surah Yusuf, firman Allah Subhanahu wa taala, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqa minallahi la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Ya, satu langkah tambahan. Kata Yaqub, aku tidak akan melepaskan Bunyamin untuk pergi bersama-sama dengan kamu kecuali terlebih dahulu kamu membuat satu perjanjian yang teguh, yang khusus untuk menjaga Bunyamin. Tak tahulah, mungkin instingnya sebagai seorang bapa dah rasa macam too good to be true, tak kena, macam ada something kan. Jadi maknanya Yaqub berada dalam situasi yang begitu, maka dia telah meletakkan syarat, aku tak akan benarkan Bunyamin pergi dengan kamu sehinggalah kamu bersetuju untuk membuat satu perjanjian khusus. Dalam erti kata yang lain, kamu bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan menjaganya. So bukan lagi hanya berpegang dengan perjanjian kamu antara kamu dengan aku, tetapi perjanjian kamu dengan Allah bahawa kamu akan benar-benar menjaga Bunyamin. Illa an yuhata bikum, kecualilah, maknanya walaupun kamu bersumpah dengan nama Allah, tapi Yaqub letakkan disclaim di situ, kecualilah berlaku sesuatu yang di luar kuasa kamu. Ya, ini kita boleh bayangkan apabila Yaqub letakkan begitu, bagaimanakah dalaman anak-anak dia menafsirkan syarat-syarat yang diletakkan oleh bapanya. Menimbulkan lebih banyak konflik, ya, dalam diri anak-anak tadi. Mana selepas diletakkan syarat begitu, falamma atauhu mawthiqahum, dan selepas anak-anaknya itu memberikan perjanjian mereka sebagaimana yang diminta oleh Yaqub, qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ya, berkatalah ia, Allah jualah yang menjadi saksi dan pengawal ke atas apa yang telah kita sepakati janjikan bersama ini. So Allah menjadi saksi kepada perjanjian ini. Agak sedih jugalah, ya, sampai satu peringkat di mana ayah paksa anak sampai peringkat kena bersumpah dengan nama Allah, ya, untuk berpegang dengan satu perjanjian ini. Sebab semalam ada persoalan timbul pada menyatakan mengapakah Yaqub alaihissalam kelihatannya tidak cukup agresif dalam penafsiran kita untuk bertindak terhadap kehilangan Yusuf.
Saya pun susah nak jawab. Semalam saya baca dan bila sampai kepada hujung ceritanya ni nanti, kita dapati keadaannya Yaqub alaihissalam ini berhadapan dengan anak yang sangat problematik, dan anak yang problematik ini melelahkan dia sehingga dia berada dalam keadaan yang sangat letih dari segi emosi dalam mengendalikan mereka. Kita ingat balik dalam surah Al-Kahfi ketika mana Khidir telah membunuh budak ini tadi. Apabila Musa AS bertanya kepada Khidir, Khidir menjelaskan bahawa budak ini akan menjadi manusia yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku khawatir maknanya kekufuran si anak itu akan meletihkan kedua ibu dan bapanya. Jadi kita yang tidak ada pengalaman mungkin kita sukar untuk membayangkan, tetapi bagi seorang ibu ataupun seorang bapa menguruskan anak yang macam-macam karenahnya, ia semacam memberikan satu pembulian psikologi ke atas ibu dan bapa lah untuk deal dengan hal ini. Jadi kita cuba meraihkan daripada sudut itu untuk memahami apakah yang ditanggung oleh Yaqub alaihissalam dalam perjalanan dia membesarkan anak-anak dia ni tadi. Jadi persetujuan telah dicapai, sumpah telah dinyatakan, lalu Yaqub alaihissalam bukan sekadar hanya berdoa dan bertawakal, tetapi dia juga berusaha. Saya yakin salah satu daripada faktor paling penting dalam diri Yaqub alaihissalam pada permintaan dan tidak balas dia terhadap kejadian-kejadian yang berlaku ialah kerana keyakinan dia terhadap mimpi yang dilihat oleh Yusuf AS, bahawa itu adalah kesudahannya nanti. Itu adalah sesuatu yang pasti berlaku. So Yusuf mati tak mati, ini itu apa berlaku, Bunyamin nak bawa ke apa, semua yang sangat terlekat di kepala Yaqub adalah apa yang dilihat dalam mimpi sebut. Sebab Yaqub dah siap-siap tafsirkan dah mimpi tu. Dia kata ini adalah sebagai satu petanda Allah memilih kamu sebagai keluarga kepada Yaqub, kepada Ishak dan juga kepada Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Maka Yaqub dengan bekalan itulah dia membuat keputusan-keputusan terhadap perkembangan-perkembangan yang berlaku ni lah. Maka apabila anak-anak dia nak dilepaskan, dia bukan sekadar meminta perjanjian dan juga berdoa menyatakan tawakal dia, tetapi dia juga berusaha. Dan di antara usahanya ialah dalam ayat yang ke 67 kata Yaqub alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Kata Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kamu semua ni 10 orang, tambah seorang lagi, 11 orang nak pergi ke Mesir, maka aku mahu supaya apabila kamu masuk ke Mesir, la tadkhulu min babin wahid, jangan sekali-kali kamu masuk ke Mesir itu dengan satu pintu. Sebaliknya hendaklah kamu masuk wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk melalui pintu-pintu yang pelbagai. Pastinya bila sebut pintu-pintu ni, orang mula nak carilah pintu yang mana satu. Ini terutamanya daripada aspek sejarah lah. Bagaimanakah Mesir pada masa tersebut, Qahirah ke ataupun Fayyum ke, kawasan lama Qahirah pada masa di dalam sejarahnya, ataupun melalui Iskandariah ke. Iskandariah dalam deskripsi Ibnu Batutah menyatakan ada beberapa pintu yang mengelilingi kota Iskandariah pada masa tersebut. Tetapi oleh kerana disebutkan begitu, tidak ada sebarang penjelasan, maka tidak perlulah bagi kita untuk menyibukkan diri kita lah untuk nak mencari pintu yang mana dan sebagainya. Cukup sekadar kita mengambil iktibar kata Yaqub alaihissalam, oleh kerana kamu semua ni 11 orang nak masuk ke Mesir, dalam bahasa orang putihnya maknanya don't create scene. Jangan menonjolkan diri kamu sehingga kehadiran kamu itu terlalu terselah, remain low profile, masuk dalam keadaan kehadiran kamu itu tidak disedari sebab kamu tu ramai.
maka jangan masuk ikut satu pintu, tetapi masuklah ikut pintu-pintu yang pelbagai. Sudah tentulah ayat ini juga kita lihat ramai juga pihak yang mengembangkan pengertian ayat ini pada menjelaskan bahawa apabila kita nak mencapai satu-satu objektif, kita nak mencapai satu-satu matlamat, maka janganlah kita membataskan diri kita untuk mencapai matlamat tersebut melalui satu pendekatan sahaja. Sebaliknya, kita haruslah mempunyai pendekatan yang pelbagai, ya, kreatif dalam dakwah, kreatif dalam usaha-usaha kita untuk mencapai satu-satu tujuan. Ya, itu adalah pemahaman yang dikembangkan berdasarkan kepada nasihat Yaqub kepada anak-anaknya. Jadi kita kalau misalnya dalam mendidik anak-anak, anak bermasalah, ya, kata nasihat dia lah, tak tahu dah, puas dah cakap, tak serupa macam tu je. Ya, kadang-kadang mungkin itu respon yang biasa disebutlah. Mungkin kita tidak wajar menjangkakan respon yang kita dapat daripada anak kita berbeza ketika mana usaha berulang-ulang kali yang kita buat tu adalah usaha yang serupa. Ya, dah nasihat sebut yang sama juga, betul, anak tak dengar, sebut lagi benda yang sama. Maka kalau usahanya sama, hasil yang sama, itu adalah satu benda yang sepatutnya kita menjangkakan ianya terjadi. Untuk mendapat result yang berbeza, mungkin kita perlu cari jalan untuk cuba cara yang berbeza pula. Ya, maknanya la tadkhulu min babin wahid wa adkhulu min abwabin mutafariqah. Jangan kamu masuk dengan hanya melalui satu pintu, tapi masuklah melalui pintu-pintu yang pelbagai. Okey. Akan tetapi, walaupun aku mengarahkan kamu untuk berbuat demikian demi keselamatan kamu, khususnya Bunyamin yang ada bersama-sama, yang paling muda daripada kalangan kamu. Berapa umurnya? Wallahu alam, saya pun tak tahu, ya. Maknanya masuk situ. Akan tetapi semua usaha ini aku minta supaya kamu lakukan ia. Wa ma ughni ankum minallah min syai'. Ia tidaklah menjadikan aku ini hilang kebergantungan kepada Allah Subhanahu taala, kerana akhirnya ketentuan Allah itulah yang akan terjadi. Ini juga sebagai satu peringatan bahawa kadang-kadang dalam kita mengatur, ya, strategi, sometimes mungkin apabila strategi kita terlalu canggih, ya, sehingga kita terlupa variable yang kita dah kira dalam membuat perancangan itu tidak dapat mengatasi variable lain yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu taala yang boleh melintasi perancangan kita, sehingga kita terlupa kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam kisah yang saya sebut, saya cerita yang sama je saya ulang dalam semua seminar saya, kan, cuma angle-angle yang berbeza. Tapi yang saya maksudkan ini ialah apabila seorang pesakit yang saya follow ketika bertugas di hospital dahulu, pesakit berkenaan melakukan pemindahan, dilakukan ke atasnya pemindahan jantung dan juga paru-paru. Akhirnya dia tidak survive, walaupun di peringkat awal dia mendapat paru-paru dan jantung itu dengan miracle yang sangat luar biasa lah, ya. Sebulan, tinggal doktor memberikan jangkaan sebulan saja lagi sebelum maknanya apa yang ada tu sudah tidak dapat berfungsi lagi. Tiba-tiba lah beberapa hari lepas tu ada pula seorang meninggal dunia, brain death, dan didapati jantung dan juga paru-paru dia match, dan juga darah ke apa semua, antibody semua match dengan pesakit ni, terus dapat. Tapi akhirnya tak sukses, ya, maknanya dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, masa dia tengah sakit tu, kaki dia kena potong, kedua-dua kakinya kena potong kerana kematian sel di hujung kaki dia. Ayah dia cakap pada saya, ayah dia kata, kejadian ini berlaku di IJN lah, ya, pada masa tersebut, cerita dah lama dah ni. Ayah dia kata, saya rasa lah Ustaz, Allah ni sedang bercakap dengan saya. Lebih kurang itulah disebut, kan, Allah ni sedang bercakap dengan saya, dan juga kepada doktor-doktor yang ada kat sini lah. Sebab kebetulannya pembedahan yang dilakukan ke atas anak saya ni ialah pembedahan yang dilakukan selepas pembedahan sukses yang berjaya dilakukan ke atas Huyi, ya, seorang pelajar anak muda berbangsa Cina yang lama duduk di IJN pakai jantung mekanikal tu. Pembedahan telah dilakukan ke atas beliau dan pembedahan itu sukses. Walaupun sekarang Huyi juga telah meninggal dunia, ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi pada masa itu suasana dalam hospital begitu bersyukur dan gembira kerana pembedahan ke atas Huyi itu telah berlangsung dengan baik. Maka
interpretasi ayah dia ni tak semestinya, bukan satu accusation pada hospital, tidak ya, tapi interpretasi ayah dia kata agaknya bila pembedahan Hui itu berjaya menyebabkan doktor-doktor teroverconfident sampai terlupa kepada kuasa Allah Ta'ala. So walaupun anak saya punya permulaan pembedahan tu very too good to be true, ya, macam jadi semua jadi, tiba-tiba akhirnya tak jadi. Ya, supaya akhirnya kita ingat balik kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Yakub apabila dia telah mengambil sumpah daripada anak dia, meletakkan strategi supaya mereka masuk daripada pintu-pintu yang pelbagai, Yakub menekankan sekali lagi bahawa apa yang aku aturkan ini tidaklah sampai menghilangkan kebergantungan aku kepada Allah, kerana itu akhirnya yang paling utama. Ya, inil hukmu illa lillah, ya, sesungguhnya penentuan kepada hukum terjadinya sesuatu itu adalah dengan kehendak Allah SWT, maka ke atas Allah lah aku bertawakal, dan ke atasnya jugalah orang-orang yang bertawakal. Ya, so maknanya ini sebagai satu adab kepada kita, no matter how specialized you are in your own field, ya, kita menjadi konsultan, menjadi pakar dalam bidang masing-masing, dalam kejuruteraan ke, dalam perubatan ke, dalam bidang-bidang sains sosial, dalam sejarah ke apa ke, yang kita rasa macam kita dah cover, ya, semua pro and con, variable kebarangkalian apa semua tu kita dah ada dah dalam coverage ilmu pengetahuan kita. Kita tidak harus lupa bahawa semuanya itu masih terlalu kecil daripada hakikat segala-galanya yang ada dalam ilmu Allah SWT. So Yakub ni bagi lagi lah kepada anak dia. Jadi sikit lagi sebelum kita berhenti, dalam ayat yang ke-67 ini, dan apabila telah dalam ayat yang terakhir lah sebelum kita berehat, ayat yang ke-68, walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan ketika mereka masuk menurut arahan seperti yang diperintahkan oleh bapa mereka, tidaklah perintah itu dapat menyelamatkan, ya, mereka, ya, kamu daripada sesuatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Saya ni lupa nak gerak sini. Dan ketika mereka masuk menurut arah yang diperintahkan oleh bapa mereka, tidaklah, ya, perintah itu dapat menyelamatkan mereka daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Tetapi yang demikian itu hanyalah untuk melahirkan hajat yang terpendam di dalam hati Yakub, dan sesungguhnya dia adalah orang yang berilmu kerana kami telah mengajarnya dengan perantaraan wahyu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maknanya apabila Yakub mengambil perjanjian daripada anak-anak dia, kemudian memberikan arahan supaya mereka masuk ke Mesir dalam keadaan demikian, itu adalah untuk menunaikan hajat. Ada sesuatu yang terbuku di hati Yakub. Dia merasakan ada sesuatu. Ia bukan hanya sekadar untuk pergi mengambil bekalan makanan, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Ada sedikit penjelasan daripada ulama tentang apakah yang dimaksudkan, ya, dengan apa yang terbuku illa hajatan fi nafsi Yaqub itu, untuk kita bincangkan insya-Allah selepas kita berehat seketika lah sebentar nanti. So mereka ni masuklah ke Mesir dan menghadaplah mereka kepada Yusuf buat kali yang kedua, dan kali ini bersama adik mereka yang disebut namanya sebagai Bunyamin itu. Jadi saya kira sekadar itulah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika insya-Allah lebih kurang, ya, sekarang ni pukul 10.40, maka sebelum pukul 11 lah kita boleh start balik lah. By pukul 11 tu insya-Allah kita boleh start balik. Jadi kita berehat seketika. Kalau sekiranya ada persoalan, kita boleh ajukan di awal sesi yang berikutnya nanti, ataupun letakkan di dalam kotak yang disediakan insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.